Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Terima kasih kerana bersama-sama dalam channel ini untuk mendapatkan berita-berita dan ulasan-ulasan terbaik untuk seluruh rakyat Malaysia. Bagi anda yang pertama kali bersama-sama dalam channel ini, sila tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Sekali lagi, bagi anda yang pertama kali, sila tekan butang subscribe, like dan share. Kita mulakan berita menarik hari ini. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Baru sebentar tadi kita menerima satu berita yang pastinya mengejutkan dan pasti akan membuatkan Muhyiddin Yassin terlebih sedih lagi sekarang ini ya, tuan-tuan dan puan-puan. Dikala hari raya memasuki hari ke berapa sekarang, hari keempat atau kelima, nampaknya tidak ada berita yang cukup gembira untuk Bersatu dan Muhyiddin Yassin. Tetapi berita-berita yang masuk, berita-berita yang diterima, semuanya seolah-olah menyedihkan untuk Muhyiddin Yassin. Terbaru ya, 7 wakil rakyat bersatu. 7 wakil rakyat bersatu, bukan 1, bukan 2, bukan 3, jauh sekali daripada 4 ya. Bukan 4 juga, dan pun bukan 5, bukan 6, tetapi ada 7 wakil rakyat bersatu yang sah sudah berpaling tada, dan mereka sudah pun mengumumkan bahawa mereka secara terbuka menyokong kepimpinan, mereka secara terbuka menyokong dasar-dasar kerajaan, mereka secara terbuka tidak takut, malah tidak gentar untuk menghadapi apapun tindakan yang bakal diambil oleh Bersatu kepada mereka. Malah mereka berkata itu bukan kerana paksaan, bukan kerana ugutan, bukan kerana adanya habuan, bukan kerana ada wang, semua itu bukan. Tetapi ialah hanya untuk memastikan rakyat di tempat mereka menjadi wakil rakyat itu terbela. Akhirnya selepas mereka memberikan keputusan, mengakui secara terbuka dan mereka berpaling tadah daripada Bersatu dengan menyokong kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim, kerajaan sekarang ini, akhirnya Bersatu telah menggubal semula atau membuat pindaan kepada perlembagaan, dan menjadi persoalan ialah apakah bakal terjadi kepada mereka, apakah yang akan terjadi kepada mereka, pertama. Kedua, adakah mereka ini akan terpaksa untuk kosongkan kerusi? Adakah mereka ini terpaksa untuk menjadi wakil rakyat bebas, ataupun mereka secara automatik digugurkan daripada jawatan sebagai YB, sebagai wakil rakyat, sama ada ADUN, Ahli Dewan Undangan Negeri, ataupun di Dewan Rakyat, Ahli Dewan Rakyat. Okey, jadi rupa-rupanya ada beberapa keputusan, ada beberapa komentar, ada beberapa pendapat yang telah diberikan oleh pakar-pakar di dalam undang-undang, pakar dalam politik, pemerhati politik. Antara lain yang baru kita terima adalah 7 wakil rakyat Bersatu yang berpaling tada perlu kosongkan kerusi. Itu kata Razali. Benarkah mereka perlu untuk kosongkan kerusi? Siapa Razali ini? Ini adalah Ketua Penerangan Bersatu. Jadi ada 2 implikasi yang berlaku. Pertama, kalau mereka kosongkan kerusi, mungkin secara automatik diorang punya jawatan sebagai MP ataupun sebagai ADUN itu menjadi kosong dan terpaksa dibuat semula pilihan raya. Itu implikasi yang pertama. Kalau implikasi kedua, mungkin perlu untuk mereka menjadi ahli bebas begitu. Tapi kita sudah ada Akta Lompat Parti. Jadi Akta Lompat Parti menyatakan bahawa kalau mereka keluar, menarik diri keluar daripada parti, mereka secara otomatik akan digugurkan. Jadi
Kalau digugurkan, katakanlah mereka digugurkan dan perlu ada untuk pilihan raya, ya secara positifnya ada implikasi yang baik kepada kerajaan perpaduan, kerana ini ada peluang untuk kerajaan perpaduan di bawah pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk membuktikan bahawa di sana memang boleh menang. Tidak sama tahu, pilihan raya yang lalu dengan pilihan raya sekarang tidak sama. Mungkin dulu Bersatu boleh menang, tapi sekarang mungkin dah tak boleh menang, kita tak tahu. Jadi keahlian 6 ahli parlimen dan seorang ahli Dewan Undangan Negeri adun Bersatu yang berpaling tada kerana menyokong Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sudah pun tergugur secara automatik dan perlu mengusungkan kerusi kawasan masing-masing. Itu yang disebut oleh Ketua Penerangan Bersatu. Ketua Penerangan Bersatu itu memberikan penerangan itu, dia kata tergugur secara otomatik. Beliau adalah Datuk Razali Idris yang berkata mereka tidak perlu sebenarnya untuk menunggu surat pemecatan. Sebaliknya, keahlian mereka tergugur selepas Jabatan Pendaftaran Pertubuhan ROS meluluskan usul pindaan perlembagaan parti itu. Katanya, 6 ahli parlimen dan seorang adun itu tidak perlu untuk menunggu notis pemecatan. Sebaliknya, kelulusan pindaan perlembagaan parti yang dibuat pada Perhimpunan Agung Khas EGM parti itu 2 Mac lalu sudah memadai. Jadi, kalau melihat kepada, mendengar, membaca kepada apa yang dikatakan oleh Ketua Penerangan Bersatu ini, ya memang betul lah ke-6 mereka dan tambah dengan seorang lagi adun Bersatu, 7 orang semuanya secara otomatik tergugur. Tetapi itu kata beliau, kita menantikan apa yang akan terjadi, pengumuman demi pengumuman yang sebenarnya berlaku kepada mereka daripada Speaker Dewan Rakyat, daripada Suruhanjaya Pilihan Raya atau pihak yang berwajib yang lain. Jadi ini pendapat daripada Datuk Razali Idris, ya, Datuk Razali Idris, tetapi belum lagi disahkan oleh Dewan Rakyat. Dan mereka, saya baca artikel-artikel yang lain, saya baca mereka memberikan masa sama ada untuk kembali untuk memberi support kepada Bersatu dan sebagainya, tapi nampaknya sampai sekarang belum ada apa-apa ura-ura lah. Jadi Razali berkata parti hanya akan menghantar surat pemakluman beserta notis kelulusan pindaan perlembagaan parti seperti yang diluluskan ROS. Yang saya heran, kenapa tidak bagi saja surat pecat je lah. 6 ahli parlimen dan adun digesa supaya tidak menunggu surat daripada Bersatu. Sebaliknya, jika anak jantan, gentleman, lepaskan jawatan dan umum kosongkan kerusi, katanya. Oh, rupanya begitu. Nah, rupanya hanya dicabar untuk letak jawatan, tapi tidak dibagi surat. Saya pun tidak pasti kenapa tidak dibagi surat. Kalau betul-betul mereka mau dipecat, mau pecat mereka, saya fikir baguslah untuk berikanlah surat pemecatan. Razali yang juga ahli Majlis Kerja Tinggi UMNO Bersatu mengulas mengenai 6 ahli parlimen yang bertanding mewakili Bersatu pada pilihan raya umum yang lalu mengesahkan belum menerima apa-apapun notis daripada parti itu susulan sokongan kepada Anwar. Ahli parlimen daripada Bukit Gantang pula, Datuk Syed Abu Hussein Hafiz Syed Abdul Fasal dilaporkan berkata, pihaknya masih belum menerima apa-apa notis daripada Bersatu selepas ROS meluluskan pindaan perlembagaan. Selain Syed Abu Hussein Hafiz, 5 lagi ahli parlimen yang mengisytiharkan mereka menyokong Anwar adalah ahli parlimen daripada Tanjung Karang, daripada Jeli, daripada Gua Musang, daripada Kuala Kangsar dan daripada Parlimen Labuan. Adun Selat Melaka pula, Adun Selat Kelang, Adun Selat Kelang pula, Datuk Abdul Rashid Ashari pula pada bulan lalu turut juga telah mengumumkan untuk memberi sokongan kepada Menteri Besar Selangor, Datuk Seri Amiruddin Syari. Mengulas lanjut, Ketua Penerangan Bersatu itu, iaitu Razali itu turut berkata, beliau berkata, Ketua Badan Pimpinan Bersatu berkata, mereka wajar umumkan kekosongan kerusi bagi membolehkan pilihan raya kecil PRK diadakan. Jadi katanya, jangan jadikan alasan menunggu notis daripada Bersatu untuk membuat keputusan, katanya. Memanglah saya pikir secara etika, mereka kena tunggu notis daripada Bersatu. Apapun, kita tunggu keputusannya yang paling betul. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye.